Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Bersama saya sekali lagi Musa bin Salim selaku panel program kita pada hari ini daripada Institut Pembangunan dan Kecemaran Langkah Pimpinan ataupun AILID. Hari ini kita akan membicarakan satu tajuk, negaraku, suburkan identiti sosial negara. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pelbagai orang meluahkan rasa cinta kepada negaranya, pelbagai cara mereka meluahkan. Tapi persoalannya, adakah cukup dengan hanya kita tahu tarikh hari kebangsaan, mengibarkan bendera, menyanyikan lagu negaraku maupun menghafal buku negara itu sebagai cara kita nak tunjukkan rasa cinta kita kepada negara? Sebenarnya ada pelbagai kaedah untuk kita nak tunjukkan atau nak meluahkan rasa cinta kita kepada negara. Yang pertama sekali, antara cara paling mudah untuk kita menterjemahkan rasa cinta kepada negara ialah dengan menjadi rakyat yang baik. Itu yang pertama sekali, menjadi rakyat yang baik. Yang kedua, sentiasa mengamalkan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan, serta sentiasa berfikir dan mencari jalan untuk berbakti kepada negara mengikut kemampuan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, aktiviti kesukarelawanan adalah satu cara terbaik untuk berbakti kepada negara. Justru itu, kesukarelawanan terus menjadi agenda penting dalam misi pembangunan negara. Semangat ini perlu disuburkan dengan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat kerana ianya menjadi asas kepada kewujudan masyarakat yang prihatin, bertanggungjawab, dan paling penting sekali ialah saling membantu ini dia mampu merentasi agama, kaum dan demografi. Inilah institusi sosial yang diperlukan, identiti sosial yang diperlukan, khususnya daripada golongan belia, kerana ia mempunyai populasi yang ramai di negara ini. Dan kenapa kita fokus kepada belia? Sebab belia ini mempunyai tenaga dan mampu mencorakkan perjalanan negara pada masa hadapan. Namun persoalannya, bagaimanakah penghayatan sebenar masyarakat terhadap aktiviti kesukarelawanan? Adakah masyarakat Malaysia sedar pentingnya khidmat kesukarelawanan dalam pembangunan sesebuah masyarakat? Kita tengok sikit kajian kesedaran mengenai kesukarelawanan di Malaysia yang telah dilaksanakan oleh IRIS menunjukkan 81.6% responden pernah terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan. Manakala kajian dijalankan oleh World Giving Index pada tahun 2019 menunjukkan Malaysia pada tangga ke-30 daripada 125 negara. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni sebenarnya banyak terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan. Dan bahkan Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menyifatkan bahawa sukarelawan adalah duta sosial negara kerana ia mampu meluaskan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam dan luar negara. Ketahui juga bahawa keterlibatan dalam aktiviti kesukarelawan ini mampu untuk membangkitkan semangat, identiti dan sayangkan negara. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hari ini saya bawakan seorang panel yang banyak menggerakkan aktiviti kesukarelawanan. Saya perkenalkan Encik Muhammad Nizam bin Ahmad Sopri, selaku Cik Khairul Nizam bin Haji Muhammad Sopri, selaku Presiden Brigade Negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang menyertai kita je program pada hari ini, program secara atas talian ni. Inilah kaedah yang kita dapat laksanakan dalam musim PKP ini. Terima kasih juga kepada AILID dan Kementerian Belia dan Sukan atas kesudian memberikan peluang dan ruang kepada saya dalam slot pada hari ini, Encik Musa. Okey, sebelum kita berbincang lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan biodata sikit, latar belakang kita punya panel sikit. Seorang masih belia,
berumur 37 tahun. 32. 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun. Okey. Latar belakang pendidikan beliau, beliau mempunyai ijazah sarjana muda perguruan daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On Batu Pahat tahun 2012. Betul Cik Nizam Ya, betul. Dan sekarang beliau ialah seorang guru lah. Seorang guru dan mula berkhidmat pada tahun 2013 di Sekolah Kebangsaan Rumah Tayai, Tatau, Sarawak. Wah, jauh ni, duduk di seberang ada. Dan sekarang sebagai penolong kanan petang di Sekolah Kebangsaan Bandar Aztec Negeri Sembilan. Kalau ikutkan pengalaman beliau ni sebagai NGO, banyak ni. Kalau saya senaraikan. Saya nampak ini, secara senarai ini, beliau ni aktif bermula pada tahun 2015 hingga 2018. Dan pernah juga memegang sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Negeri Sembilan. Pada tahun 2016-2018. Dan juga 2015-2017 beliau juga pernah menjadi timbalan speaker DUN Belia Negeri Sembilan. Itu antara pengalaman-pengalaman beliau lah. Dan sekarang beliau aktif bersama dengan Brigade Negaraku, selaku Presiden Brigade Negaraku. Dan sumbangan beliau dalam aktiviti keserawaan ni dah tentulah kalau saya senaraikan memang banyak, daripada peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dan antaranya peringkat antarabangsa yang beliau pernah menyertai ialah misi bantuan kemanusiaan musim sejuk di kamp pelarian Syria di Turki. Jadi dan menyertai misi bantuan kemanusiaan gempa bumi di Aceh, Indonesia. Menjadi pengarah program misi bantuan kemanusiaan kamp pelarian Rohingya di Bangladesh. Itu antaralah pengalaman beliau sebagai seorang sukarelawan. So, Cik Nizam, sebagai Presiden Brigade Negaraku, saya rasa Brigade Negaraku ni sesuatu nama yang agak unik, yang mungkin mungkin ada setengah pendengar kita tak pernah dengar apa itu Brigade Negaraku. Boleh Cik Nizam kongsikan sikit kepada pendengar apakah Brigade Negaraku ini sebenarnya? Cik Nizam, silakan Cik Nizam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, Kuih Laiping, Tan Hao, saudara-saudari lain, Nandi Vanakkam. Host kita pada hari ini, Cik Musa, selaku pegawai daripada ILIT, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak ILIT, Kementerian Belia dan Sukan, atas kesudian, dan saya ucapkan tahniah. Saya mengikuti ILIT ini telah menjemput beberapa orang belia untuk berkongsi dalam keadaan norma baharu ini, yang mana kita rasakan pandemik ini bukan sebagai satu penghalang untuk kita menyebarluaskan lagi kita punya mesej, Cik Musa. So, Brigade Negaraku ini ditubuhkan pada 29 November 2017. Nama memang unik, Brigade Negaraku. Saya tujuan wujudan NGO ini seperti mana yang Cik Musa telah katakan sebentar tadi. Sebelum ini saya pernah memegang jawatan bersama dengan Majlis Belia Negeri Sembilan, bersama dengan Sukarelawan Majlis Belia Malaysia, dan juga saya dalam badan NGO bermula daripada GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Malaysia. Dan Brigade Negaraku ini objektif utama wujudnya Brigade Negaraku ini adalah untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum melalui aktiviti kesukarelaan, Cik Musa. Saya suka dengan kata-kata Cik Musa pada awal tadi, dan saya rasakan ILIT mengambil inisiatif yang proaktif kerana semangat cintakan negara ini tidak perlu bermusim dan tidak sepatutnya bermusim. Betul-betul. Dan semangat ini perlu berterusan, tambahan lagi dalam keadaan COVID dan pandemik ini, tambahan lagi dalam keadaan negara kita teruji bahawa di sini terutamanya golongan belia perlulah menunjukkan solidariti bersatu padu, di mana ketika ini kita tolakkan, kita ketepikan perbezaan. Kita betul. Dan salah satu yang saya nampak, Cik Musa,
bagaimana untuk timbulkan kecintaan pada negara ini melalui semangat kesukarelaan. Dan dalam jawatan kuasa Brigade Negaraku ini kebanyakannya adalah orang-orang yang berlatar belakang berbeza. Di mana saya belajar dulu, saya himpunkan dan saya gunakan kepakaran-kepakaran mereka untuk menyumbang. Sebagai contoh, saya sebagai presiden, timbalan presiden sebagai seorang guru, naib presiden seorang doktor, doktor perubatan, Setiausaha Agong sebagai seorang accountant, ada pengamal undang-undang, di mana kepakaran-kepakaran ini kita gunakan balik dan kebanyakan daripada kami ini mendapat beasiswa ataupun bantuan dari kerajaan, dan ketika inilah kita ingin menyumbang sesuatu kepada negara. Itu permulaannya, tercetusnya Brigade Negaraku ni, Cik Musa. Okey, sekarang ni Brigade Negaraku berapa jumlah kita punya keahlian ni? Saya difahamkan keahlian ni bukan hanya berpusat di sesuatu negeri. Kalau saya semak balik, Brigade Negara Muda ni satu seantero negara. Ada keahlian dan berbagai program dijalankan di setiap negeri-negeri. Macam mana keahlian tu, Cik Nizam? Okay, sejak daripada 2017, Alhamdulillah Brigade Negaraku, saya baru cek database sebab saya tahu soalan ni agak popular ditanyakan. Kami mempunyai cawangan di negeri Sabah, negeri Sembilan, negeri Selangor, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Kelantan dan negeri Sabah, Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor. Dan saya tengok yang terbaru setakat ini 5,600 keahlian lah. Tetapi kita 6,500 ya, kita 5,600 something lah, 23 tak silap saya. Tetapi saya terbuka kepada rakyat Malaysia yang mana apabila ada perlukan khidmat sukarelawan seperti memberi bantuan, seperti banjir, kita buka kepada siapa-siapa walaupun bukan ahli. Itu je saya nak cuba terapkan bahawa persatuan ini adalah sebagai satu platform dan dia tidak terikat kalau mana-mana yang nak menyumbang kena jadi ahli. Tidak. Itu saya cuba terapkan lah. Tapi alhamdulillah kita adalah sedikit keistimewaan sebagai ahli, tetapi kita tidak menolak juga orang awam untuk menyertainya. Okey. Baik, saya nampak sekarang ni pergerakan Brigade Negaraku ini lebih menjurus kepada aktiviti kesukarelawanan. Nak menggerakkan aktiviti kesukarelawanan ini kita melihat pasti perlukan satu dokongan daripada pihak-pihak terlibat. Untuk Brigade Negaraku ini, saja apa rakan strategik yang utama yang pertubuhan ini untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti yang nak dilaksanakan. Siapa rakan strategik Brigade? Rakan strategiknya ialah saya sebelum Brigade Negaraku ni baru 3 tahun, tapi saya dalam NGO dah 10 tahun. 10 tahun sejak dari saya zaman belajar di college lagi. So kepercayaan orang tu sudah ada sikit. So maknanya kita menjadi sebagai satu platform atau tempat di mana orang ingin menyumbang. Walaupun saya badan apa sekalipun, ketika zaman dulu saya JPMS, Majlis Belia dan sebagainya, orang melihat saya dia dah bila bulan Ramadan ke, bila rasa rezeki lebih ke, dia dah mula cari. So kat situ saya ambil amanah tu untuk kita sampaikan. Yang terbaru ni saya gunakan platform Brigade Negaraku lah. Dan selain daripada pada awal penubuhan tu, Cik Musa memang agak struggle lah. Saya pun sendiri memikirkan macam mana nak mendapat kepercayaan. Mendapat kepercayaan itu adalah salah satu cabaran kita dalam aktiviti kesukarelawan. Tapi alhamdulillah, namun saya tetap berpegang pada kata-kata saya punya sifu dulu. Teruskan, jangan berhenti, jangan pandang belakang, kita dah start, kita habiskan. Alhamdulillah. Dan setakat ni antara keistimewaan Brigade Negaraku juga untuk mendapatkan kepercayaan, kami juga sebab kita sebuah badan bukan kerajaan yang melibatkan kebajikan, saya mengambil inisiatif
Cik Musa, akaun kewangan kami diaudit oleh pihak bertauliah pada setiap tahun. Okay, bagus. Okeylah, sebelum itu tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, kita bersiaran secara langsung di FB Live iLead channel. So mohon semua pendengar-pendengar kita kalau boleh like, share kita punya siaran ini supaya siaran ini dapat dikembangkan lagi dengan kepada pelbagai pihak untuk kita sama kongsikan maklumat dan juga ilmu pada pagi ini. Okey, seterusnya Encik Nizam dalam menggerakkan kita punya aktiviti kesukarelawan ini khususnya pastilah Encik Nizam juga seorang pendidik, guru dan bekerja sama seperti saya, kerja hakiki kita bekerja untuk menyara keluarga kita sebagai semua pendapatan utama kita. Tetapi tentu dalam kita menggerakkan etika sukarelawanan ini pasti pelbagai cabaran yang kita perlu hadapi. Utamanya ialah cabaran dengan pengurusan masa. Sebab kita masa kan banyak kita nak luangkan. Pengurusan keduanya ialah pengurusan kerjaya kita. Kerjaya hakiki kita kena jaga juga. Kita pastikan itu kita berikan perkhidmatan yang terbaik. Dan juga pengurusan keluarga. Bagaimana keluarga untuk menghadapi kita sebagai seorang NGO yang menggerakkan aktiviti-aktiviti ini. So macam mana Nizam menghadapi cabaran-cabaran selama ini? Silakan. Saya bermula dari keluarga dulu Cik Musa. Lepas keluarga saya beralih kepada kerjaya. Saya telah mendirikan rumah tangga selama 8 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 8 tahun 8 tahun dan ketika sebelum saya berkenalan dengan isteri saya sekarang ni, patut tu bakal isteri lah. Saya dah cakap terus terang, Cik Musa saya punya minat macam ni dan saya dapat gambaran saya beri gambaran bahawa lepas kahwin nanti kehidupan kita macam ni. Kalau you boleh terima, kita boleh teruskan. Kalau you tak boleh terima, you jangan teruskan. Nanti masing-masing menderita. Lain macam syarat dia tu. Saya memang terus terang. Alhamdulillah dia kata dia boleh terima dan yang pasti pertama sekali kita kena dapat sokongan daripada kita punya pasangan lah. Sebab pasangan yang banyak berkorban kerana ketiadaan kita di rumah ni, dia yang akan backup. Yang itu pertama. Yang kedua tentang kerjaya. Memang kerjaya ni memang sangat-sangat mencabar. Dan apa yang saya boleh sampaikan, bila kita berkerjaya ni kita jangan mengutamakan, kita jangan melupakan sehingga terganggu kita punya fokus kepada kerjaya. Itu sebab kerjaya ni melibatkan barakah kita punya gaji dan sebagainya. Dan apabila terlibat dalam NGO ini dalam masa sama berkerjaya, perkara pertama yang paling kita perlu terima bahawa kita perlu korbankan waktu rehat kita. Itu paling penting. Sebagai contoh, saya bertugas petang, pagi tu saya buat persiapan dan sebagainya. So malam tu saya dah banyak mesyuarat, bincang dan waktu hujung minggu tu orang bersenang-lenang tengok movie dan sebagainya. Time tu lah kita pergi bantu orang buat program kat situ. Lepas tu Sabtu Ahad tiba-tiba besok dah sekolah balik. Itulah bagi saya pengorbanan sebagai seorang aktivis NGO yang berkerjaya, kita perlu korban waktu rehat kita. Tapi saya dah buat benda ni lebih kurang 12 tahun, 13 tahun Cik Musa. Saya rasa pengorbanan saya ini, saya dapat lihat berbaloi lah dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, dengan apa yang Tuhan mudahkan urusan saya dalam kerjaya dan keluarga. Dan saya nak pesan dengan rakan-rakan dan penonton, kalau kita tidak berkira untuk membantu, insya-Allah Allah juga tidak berkira untuk membantu kita nanti. Ya, itu pentingnya. Maknanya sekarang ni kita mudahkan kerja orang, insya-Allah Allah akan mudahkan kerja kita. Betul. Jadi Nizam
Benar, InsyaAllah. tapi Cik Nizam, tadi Ya. Cik Nizam kata nak join NGO ni bertanya kan bersyarat kepada isteri. Kan? Bagaimana dengan anak pula? Kadang-kadang kita isteri ni boleh lepas, kan anak tak boleh lepas. Kalau dah anak-anak kecil ni. Anak setakat ni anak saya baru 2 orang lah. Seorang 6 tahun, seorang setahun lebih. Walaupun masih belum bertanya, cuma kadang-kadang tanyalah kenapa Papa selalu masuk TV. Soalan bila nak keluar tu, nak ikut tu memang hati tu sayu lah kan. Tapi saya muhasabah diri saya, aku terpaksa buat ni lillahi ta'ala dan aku adalah orang yang dipilih untuk buat benda ni. Saya tutup pintu dalam keadaan anak yang nangis tu agak sayu juga lah Cik Musa, tapi itulah cabaran yang kita hadapi kan. Itulah cabaran yang kita hadapi. So itulah sebagai seorang aktivis kesukarelawanan, bukannya kita mungkin boleh buat aktiviti tersebut, tetapi bagaimana kita nak menguruskan 3 elemen yang penting ini, elemen masa, elemen kita berkejaya sebagai seorang berkejaya, dan juga kita elemen nak menguruskan keluarga. Kadang-kadang itulah kita harus menghormati ataupun kita menghargai kita punya para sukarelawan sekarang ni. Tambah sekarang ni kita dah menghadapi pandemik COVID-19. Ramai kita punya rakyat, khususnya belia-belia kita menyertai program kesukarelawan ni. Contohnya macam MyVac untuk membantu kita punya pusat vaksinasi. Okey, Cik Nizam, sebelum dia tapi Cik Musa, saya tambah sikit. Walaupun isteri saya dah bersedia sejak sebelum kahwin lagi. Waktu saya pergi ke kamp pelarian Syria seminggu juga nak munjuk dia. Oh, dia kunjung. Dia bukan sebab dia tak boleh berjauhan, dia dah biasa berjauhan, tapi dia nak merelakan suami dia ni pergi ke tempat yang berisiko. Itu dah kata tadi. Kita pengorbanan dan juga perlu dihargai. Kita hargai pengorbanan yang dibuat oleh para sukarelawan kita. Jadi Nizam, itu saya kata itulah identiti sosial yang kita nak suburkan di kalangan kita punya rakyat, khususnya belia kita yang masih punya tenaga yang kuat dan juga sebagai golongan yang teramai di dalam negara kita ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu sekiranya para pendengar ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan kepada kita punya ahli panel, bolehlah nyatakan dalam kita punya ruangan komen di FB Live kita tu. Mana soalan-soalan nanti sempat saya baca, saya akan bacalah, saya akan tunjuk kepada panel. Mungkin panel boleh menjelaskan atau berkongsi pengalaman berkaitan dengan penglibatan beliau sebagai sukarelawan. Okey, sebelum kita meneruskan kita punya program ini dengan soalan-soalan yang saya akan tanya tujuan kepada panel, mari kita sama lihat video yang disediakan oleh pihak Brigade Negaraku ini berkaitan dengan kerja-kerja atau sumbangan mereka dan juga penglibatan mereka bukan hanya dalam semasa sesi pandemik ini. Mungkin sebelum ini banyak aktiviti sosial yang telah mereka lakukan, khususnya dalam menghadapi bencana-bencana alam dan juga sebagainya. Okey, kita sama-sama saksikan video yang dikongsikan ini.
Muhammad Sopri, Presiden, sumbangan 5,000 set lengkap peralatan perlindungan diri PPE, 20,000 unit pelindung muka. Tak gambar bang. Boleh. Okey, itu je video ringkas berkaitan dengan penglibatan kita punya pertubuhan kita ini, iaitu Brigade Negara Aku, dalam menggerakkan aktiviti kesukarelawanan. Kita tengok sedikit daripada komen-komen daripada para pendengar kita, datang daripada pelbagai pihak. Ada daripada IKTB Temeloh, daripada agensi kerajaan juga seperti JKR Perak, daripada Bandar Bukit Mahkota Bangi pun ada ni. Mungkin rakan-rakan sedang mendengar. Dan juga ada soalan sikit yang ditanya oleh Akif Zicah, nama dia. Dia kata, salam, macam mana nak join rekrut sukarelawan? Macam mana tu Cik Nizam nak join rekrut sukarelawan tu? Tadi mungkin dah dijelaskan kan? Mungkin ada pendekatan yang lebih detail sedikit berkaitan dengan macam mana nak join sukarelawan. Silakan Cik Nizam. Okey, macam mana nak join sukarelawan Okey, saya soalan tu kerap ditanya oleh saya. Yang pertama saya tanya kat mana lokaliti dia duduk, dia punya kawasan lah. Dan join sukarelawan ni tak semestinya bersama dengan Brigade Negara Aku. Itu perkara pertama yang saya beritahu lah. Dan kalau mesti ramai yang tahu setiap negeri mempunyai majlis belia negeri masing-masing, majlis belia daerah masing-masing. Dan kalau nak bersama kami juga, boleh like di page kami. Dan ada satu WhatsApp group, di mana WhatsApp group tu satu hala untuk menyebarkan info-info berkaitan dengan sukarelawan lah. Dan yang terbaru sekali, yang paling mudah sekali, kita boleh jadi sukarelawan MyVac. Bawah boleh rasukan, boleh daftar di situ. Menjadi sukarelawan vaksin. Kita Cik Musa, kita jangan ketika apa kerajaan ni buat, kita bersama berganding bahu membantu. Itu adalah langkah yang paling tepat saya rasakan. Dan Brigade Negara Aku juga dalam keadaan sekarang ni kita macam inisiatif pada iLead juga, kami buat baru-baru ni kami buat doa untuk Malaysia, mengumpulkan 61 buah NGO bersolidariti, membaca Yasin bersama-sama, bermunajat bersama-sama, menadah tangan bersama-sama. Alhamdulillah kita juga disertai oleh Yang Berhormat Senator Timbalan Menteri Belia dan Sukan, KSU, Esko Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Kita memohon doa ketika itu Cik Musa, kalau saya boleh kongsikan, di hujung tu kita mendapat tontonan lebih 10,000, maksudnya 10,000 rakyat Malaysia membaca doa bersama-sama. Itu salah satu program Brigade Negara Aku yang boleh. Dan kita tak semestinya nak jadi sukarelawan ni kena cuci rumah, banjir dan sebagainya. Ketika sebelum COVID ni Cik Musa, saya kongsikan, Brigade Negara Aku apabila pergi ke pusat pemindahan banjir tu, selain daripada kami bagi benda yang tak pernah orang bagi, sebelum ni kami bagi bantal sebab makanan tu bagi saya dah terlampau banyak. Kita tak nak salah satu Brigade Negara Aku ni buat program hanya sekadar buat. No. Saya cuba memastikan perkara itu tidak berlaku dalam Brigade Negara Aku. Kita kena pastikan apa yang kita sumbangkan itu adalah sangat-sangat memerlukan. Dan apa yang berlaku di pusat pemindahan banjir, saya kebetulan jelah saya pun selaku penggerak grup Waris Negara, maksudnya saya pun mempunyai sukarelawan yang terdiri daripada warga pendidik.
saya kumpulkan waktu bukan COVID, saya kumpulkan budak-budak kecil ni, kita buat aktiviti, kita hiburkan dia, kita pulihkan semangat dia. Itu juga adalah salah satu kerja sukarelawan yang tidak pernah terfikir untuk kita lakukan. So kita boleh, contoh ada pusat pembinaan banjir, boleh pergi kumpul 2-3 orang, tak sebenarnya cikgu, kita buat aktiviti. Bukan apa, budak-budak tu kita tak tahu perasaan, macam mak ayah tu memang sedih lah. Kita adakan aktiviti. Itu juga salah satu cara untuk kita membantu. Membantu tidak semestinya dengan wang ringgit. Membantu dengan tenaga pun itu dikira sebagai membantu. Ya, mana jadi pelbagai kaedah boleh kita menyumbang bakti untuk melaksanakan aktiviti keselamatan. Contohnya tadi lah kan, doa untuk Malaysia. Kita tak ada keluar pun untuk nak buat aktiviti keselamatan, tapi hanya bersama dengan pihak-pihak yang menganjurkan ini, kita berdoa sesama supaya kita pandemik ataupun masalah yang kita sedang melanda sekarang ni dapat diselesaikan. Dan saya percaya tadi 10,000 orang yang sama-sama menyertai ini, kita berdoa juga supaya ada di antara mereka ni doa dia dihijab supaya kita dapat melepasi kita punya cabaran yang kita sedang hadapi sekarang ini. Okey, kita seru juga kepada para pendengar, boleh kita like kan kita punya Facebook Live ni, Facebook FB Live kita, like, share, dan juga kalau ada sebarang soalan boleh kemukakan dalam kita punya laman kita dalam Facebook tersebut. Nanti kalau ada kesempatan kita akan baca soalan-soalan yang dipilih lah. Okey, Cik Nizam, soalan seterusnya kita nak tanyakan ni, seperti mana tajuk kita yang utama tadi ialah suburkan identiti sosial negara. Adakah Cik Nizam setuju bahawa untuk menterjemahkan rasa cinta kepada negara ini dengan memberi khidmat bakti melalui kerja sukarelawan adalah satu perkara yang kita anggap ialah satu saluran yang betul untuk kita nak terjemahkan rasa cinta kepada negara. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Okey, sebelum tu saya ada terbaca komen daripada Juha Azuha tu tadi, tapi saya akan menjawab persoalan Juha tadi selepas saya menjawab soalan Cik Musa tadi. Okey, nanti kita tunggu ada Juha Azuha ni. Juha Azuha, soalan dia agak menarik. Nama pun unik ni, nanti mungkin kita kenal kita punya pendengar ini. Okey. Okey. Tentang sukarelawan ini, saya setuju. Dia sangat-sangat boleh diterjemahkan bahawa kita rasa sayangkan pada negara kita. Dan saya juga selalu menekankan kepada rakan-rakan saya dalam Brigade Negaraku bahawa kalau bahasa orang muda ni bunyi macam poyo lah. Negara perlukan kita. Walaupun bunyi dia tu macam poyo sikit, tapi daripada kita punya hati tu, bila orang perlukan kita, negara perlukan kita, kita rasa terpanggil. Dan kita lakukan ini bukan untuk lain selain daripada mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunjukkan bahawa kita nak sesuatu yang baik untuk negara kita. Sebagai contoh, jadi sukarelawan vaksin, MyVac. Kita nak pastikan rakyat Malaysia segera mendapat vaksin, segera mendapat terhindar daripada penyakit, dan kesan daripada kita punya perbuatan itu, walaupun kita tak nampak, tetapi dia memberi kesan yang banyak. Apabila ramai ada vaksin, kita peniaga-peniaga kecil boleh berniaga dengan senang hati. Kita membantu peniaga tanpa kita sedar. Apabila kita membantu orang vaksin, negara kita ekonomi berkembang. Maksudnya kita bantu negara. So, program sukarelawan ini, ia sangat-sangat, orang kata infinity kesannya. Kesannya kita tidak boleh bayangkan. Kesannya kita tidak boleh fikirkan. So, kita buat saja, insya-Allah adalah. Kalau bak kata selalu saya ulang, Cik Musa pun cakap, kita mudahkan orang, insya-Allah Allah akan mudahkan kita. Okey. Tadi kita sebut MyVac. Apa sebenarnya MyVac kan? MyVac ni ialah Malaysia Vaccine Support Volunteer, iaitu merupakan satu inisiatif yang ditubuhkan hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan
bersama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Kementerian Pengajian Tinggi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia untuk membantu pelancaran program imunisasi kerajaan dengan menempatkan individu yang bersedia berkhidmat dalam pasukan vaksinasi. Okey, tadi soalan tadi apa? Cik Nizam, soalan daripada Juha Azhar dan ada juga soalan daripada Faizal Azrin, mungkin dah ditanya tadi. Di mana nak tanya soalan adakah NGO-NGO ini dibuat audit kewangan dan adakah NGO wajib berdaftar dengan SSM. Kali ini saya tadi mungkin Cik Nizam dah jawab. NGO yang berdaftar khususnya dapat berdaftar di ROI, ROS, pasti kita ada audit kewangan. Cik Nizam dan juga dia bukannya berdaftar dengan SSM. SSM ni untuk yang nak berniaga lah. Cik Nizam. Okey, kita kembali kepada soalan Cik Juha Azhar tadi. Macam mana Cik Nizam? Yang menyatakan tadi bagaimana tip sikit macam mana nak bagi semangat kepada kawan-kawan GTB ni. GTB ni kita tak pasti ringkasannya, adakah geng takut bini ke atau apa-apa. Kita tak pasti. Nak join sukarelawan ni kita. GTB ni kan buat kita banyak kita boleh tafsirkan masuk ringkasan ni GTB ni. Okay, macam mana ni tahu? Okey, saya nak jawab sikit yang persoalan tadi yang pasal audit kewangan tadi. Yang kita berdaftar dengan ROS, kita memang persatuan memang wajib berdaftar dengan ROI. Cuma kita wajib untuk berbincang dengan sesama jawatan kuasa tentang kata cash flow, keluar duit kita, penggunaan masuk dan sebagainya. Itu wajib, tetapi untuk lantik pihak luar itu tidak wajib. Tetapi Brigade Negaraku mengambil inisiatif walaupun tidak wajib, walaupun wajib tu hanya sekadar berbincang dalam mesyuarat agung, tetapi kami untuk memuaskan hati orang, kita lantik third party yang bertauliah untuk audit sekali lagi kewangan untuk lebih check and balance tu, check and balance lah. Lebih okey. So tadi yang bagi semangat, okey. GTB tu seperti mana Cik Musa katakan tu banyaklah takrifan geng takut bini, geng takut bos kan. Boleh juga, tapi macam saya cakaplah tadi, kita jadi sukarelawan ni negara perlukan kita. Negara perlukan kita. Tegakkan, negara perlukan aku. Negara perlukan aku. Negara perlukan kau. Negara perlukan kau. Cakap gitu. Tetapi itu kita sekadar nasihat. Tapi melalui pengalaman saya, saya menunjukkan diorang tu dengan memujuk dengan kata-kata dan saya memberi contoh melalui perbuatan. Sebagai contoh, zaman saya di college dulu. Orang cakap dengan saya, ialah pagi kelas, lepas tu buat assignment, hujung minggu orang main game, kau pun sibuk sana tolong orang, sana tolong sini, apa kau dapat? Ramai kawan-kawan saya tanya, saya tak boleh jawab. Kalau cakap puas lah apa tu, kata dah biasa sangat. So saya diam je. Dan alhamdulillah kawan saya yang belajar sama-sama dengan saya tu tanya saya balik waktu saya dalam bidang pekerjaan. Aku tengok kau punya laluan kerjaya ni agak mudah lah, agak kata rezeki kau agak mudah lah, apa rahsianya? Saya cakap dengan dia balik, persoalan kau ini adalah persoalan kau satu masa dulu yang aku jawab sekarang dan kau jawab sekarang. Bagaimana kau cakap dengan aku dulu, bagaimana kau tanya aku dulu, apa kau dapat, inilah. So saya menjawab balik persoalan dia walaupun mengambil masa beberapa tahun. Dan alhamdulillah kawan saya sekarang ni antara penggerak sukarelawan yang aktif di tempat dia. So dia ambil pengajaran lah daripada apa yang berlaku. Saya tunjukkan dia melalui perbuatan. Setelah daripada kata-kata lah. Itu pengalaman saya dalam menghadapi rakan-rakan sebaya. Kawan-kawan ni encik ni biasa. Wah Iman sampai sekarang lah. Wah ini
tapi kita jangan fikir. Jangan Itu jangan apa katakan ejek, kita bukan ejekan lah. Itu kata-kata nakal daripada kawan kita. Sindiran tu Sindiran tu jangan, kata nakal. Tapi jangan kita jangan fikir. benda tu jangan lemahkan semangat kita yang nak menggerakkan sesuatu yang murni inilah. Sebenarnya Cik Nizam banyak soalan-soalan yang pendengar kita dah mula panas ni. Dan kita ambil satu soalan lah ni. Baik. Teruskan. Daripada saudara Hasliza Rozali, ini soalan yang agak berat sikit lah. Kalau Cik Nizam dapat beri kupas dengan baik, alhamdulillah kita sesama dapatkan maklumat ni. Ada orang kata kami tak suka pada pemimpin aja. Untuk negara kami sangat patriotik. Soalan dia lah, soalan saya. Ada tak signifikan di antara pemimpin negara dengan negara? Boleh ke tolak pemimpin tapi sayangkan negara? Ni antara pemimpin dan juga negara. Adakah dua-dua ini saling berkait atau kita perlukan satu dah cukup? Macam mana Cik Nizam? Antara pemimpin dan negara. Okey, saya cuba jawablah Cik Musa pada pendengar kita, pada penonton kita tadi, siapa nama? Hasliza. Hasliza Rozali, ya. Saudara Hasliza, saya bagi contoh analogi lah. Kita ditugaskan untuk berlayar daripada satu tempat A ke satu tempat A. Kita ada misi, kita berlayar, naik kapal besar, kita nak hantar ubat-ubatan, ubat-ubatan nak hantar. Okay. Apabila di pelabuhan pertama, sebelum kita berlayar, kita dah pilih kita punya kapten, ketua pelayaran, ketua pelayaran. So bila kita dah pilih, pemilihan itu saya anggap tu sebagai pilihan raya umum, dan mungkin ada yang nak ni, ada yang nak ni, tapi kita pilih suara majoriti untuk kita pilih dia sebagai kapten kapal kita yang akan menghantar kita ke pulau ni, menghantar ubat-ubatan. Yang tak setuju kena terima. Maksudnya yang kata yang kalah kena terima, dan kita kena hormat kepada kapten yang menjadi pilihan ramai. Kapal belayar nak jadikan cerita ketika pelayaran tu kapten kita ni bermasalah. Kapten kita ni bermasalah. So adakah kita ni nak campak dia terus ke dalam laut? Bagaimana pelayaran kita tu nanti? Adakah kita nak terus bunuh dia? Adakah kita nak patah balik ke pelabuhan untuk cari kapten yang baru? Bagi saya, apabila kita telah memilih pemimpin, kita mungkin kapten, manusia tidak ada yang sempurna. Kita boleh tegur, kita boleh bagi nasihat. Jangan berhenti bagi nasihat. Jangan orang kata penat, jangan lelah. Kerana kita ada misi untuk sampai ke pulau hantar ubat-ubatan. So, kita abaikan kapten tu sampai kat pulau tu nanti, kita pilihlah kapten yang baru. So tapi dalam pelayaran daripada pelabuhan A ke pulau ini, kita kena terima bahawa dialah kapten. Maknanya sekarang ni kita letakkan apa matlamat utama kita dulu. Itu yang kita letak. Itulah matlamat kita adalah untuk negara. Kemakmuran negara, kemajuan negara, dan kita nak Malaysia ni sangat dipandang oleh negara luar. Itu saja. That's it. Okey. Nizam, kita punya soalan ni Nizam. Kita tahu program aktiviti kesukarelawan ni salah satu konsep dikenali sebagai learning by doing. Maknanya kita belajar daripada apa pengalaman kita melaksanakan sesuatu aktiviti tersebut. Bukan hanya belajar daripada buku, tapi kita belajar melalui pengalaman. Adakah konsep ini mampu melahirkan identiti sosial yang berjiwa lebih besar kepada golongan beliau? Dengan menceburkan diri dalam aktiviti ini, apakah petunjuk kemajuan kendiri itu boleh berlaku dalam usaha untuk memperkukuhkan identiti di kalangan beliau? Macam tadilah Cik Nizam kata, dalam brigade negaraku ada keahlian seramai 5,000 lebih. 5,000 lebih. Mungkin daripada kita punya keahlian ini, dan Cik Nizam sendiri mungkin sebelum menyertai NGO atau terlibat dalam aktiviti ini, mungkin sebagai seorang insan yang tak tahu apa-apa, tetapi dah menyertai ini, kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku terhadap individu-individu yang menyertai program-program ni lah, terutamanya dari segi kepimpinan mereka, dari segi komunikasi mereka dan lain-lain. So apabila Cik Nizam dah menyertai program ini, apakah pengalaman Cik Nizam? Boleh kongsikan pengalaman ini yang Cik Nizam tengok sendiri di kalangan ahli-ahli Cik Nizam, adakah berlaku
perubahan-perubahan seperti yang saya maksudkan tadilah. Encik Nizam. Okey, pastinya bila kita join ni, bila kita sertai ni, memang perubahan akan berlaku. Dari sedikit demi sedikit, bergantung pada orang. Yang pastinya perubahan tu apabila kita bercakap dengan orang, kita punya PR, bagaimana semangat responsible kita, semangat tanggungjawab kita tu akan automatik akan tinggi. Dan saya biasa mengajak kawan-kawan yang tidak pernah menyertai apa-apa sukarelawan selama ini, saya ajak, saya kata, aku tak pernah join. Tak apa. Kita kenalkan dia. Dan dari situ kita tengok perubahan dia memang sangat positif, Cik Musa. Memang sangat positif. Dan kalau sebelum ini, paling mudah sekali, saya waktu pandemik tu, kalau tengok video tu, saya buat face shield. Saya menghasilkan 20,000 face shield. Saya menghasilkan PPE. Jahit PPE, 5,000 PPE dan nilai dia lebih kurang dalam setengah juta agak. Dia punya nilai. Ini PPE ni buat sendiri je Nizam PPE tu jahit. Jahit. Saya kumpulkan orang, saya jahit. So, Brigade Negara aku ni sebagai satu usaha untuk kumpulkan sukarelawan. Okey. Sukarelawan tu berbilang latar belakang lah. Dan di situ ramai yang sertai itu tidak pernah menyertai apa-apa program sukarelawan. Tetapi apabila saya beri satu platform di mana dia nak menyumbang pada negara, dan sebab saya kata PPE itu memang kerajaan boleh beli, face shield kerajaan yang boleh beli, tapi kita nak buat dengan penuh kasih sayang. Kita tunjukkan bahawa yang ni doktor, yang ni rakyat buat, yang ni rakyat sayang dengan doktor, yang ni tanda rakyat nak doktor selamat. Saya sendiri tanya doktor, pakai dia memang rasa lain berbanding dengan kerajaan beli. Sampai begitu kita dah jaga frontliner kita. Yang sekarang dan situ bila saya nampak sukarelawan saya dah mula rasa bagaimana nak jaga kita punya barisan hadapan, bagaimana rasanya pengorbanan barisan hadapan. Kat situ automatik rasa cinta pada negara tu makin lama makin menebal, alhamdulillah. Tu rasa cinta kepada negara lah. Dari segi orang kata perkembangan kita punya sukarelawan ni macam mana je lah. Maksud saya ialah macam saya katakan tadi lah, dari segi sebelum ini mereka tak boleh untuk mengurus, tapi bila sampai ada menyertai berbagai program-program semua ini, mereka dah boleh mengurus. Mereka sebelum ini tak pandai bercakap, tapi akhirnya sekarang kita tengok kita punya sukarelawan dah pandai bercakap, pandai berkomunikasi dan sebagainya. Adakah kita melihat yang tu? Saya pun bagi peluang pada kawan-kawan saya, pada ahli-ahli saya. Sebagai contoh, sepanjang, saya tak nak ambil tempoh masa panjang lah, sepanjang 2020 sehingga bulan ini, Brigade Negara aku setiap bulan masuk televisyen. Awal ni, TV3, Hari Hijrah dan sebagainya. Dan saya pula ambil pendekatan bahawa walaupun saya berada di tempat kejadian, saya bagi peluang benda yang lain. Bang, tak nak bang, saya tak biasa depan kamera, saya tak biasa. No. Kau kena pergi. Sebenarnya semua orang boleh. Bukan abang seorang boleh. Bukannya lahir kat dunia ni Nizam saja boleh cakap dengan orang. Cuma potensi tu perlu diberi peluang dan perlu digilap. Saya bagi peluang walaupun awal-awal gugup, tapi bila dia dapat rentak dia dan benda tu boleh membanggakan keluarga dia. Itu yang saya nak. Masuk TV. Mungkin kali pertama tu mereka takut, gugup dan berbagai persoalan menghantui dalam kepala dia. Tapi biasanya macam itulah. Bila kali pertama dia dah merasai dan insyaAllah dia ada keyakinan yang lebih baik selepas itu, khususnya untuk nak bercakap, untuk nak menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Itu saya katakan tadi, potensi kita tak tahu. Setiap manusia dah ada potensi masing-masing. Kita meraihkan potensi mereka dan kita gilap potensi yang ada pada mereka. Itu yang paling penting lah Haji Nizam kan. Okey Haji Nizam, sebelum itu kita tengok kepada semua pendengar-pendengar, dapat tengok kita punya di ruangan komen kita dah letakkan, kita sharekan link untuk tuan-tuan untuk membuat penilaian, untuk kita buat penambahbaikan
pada masa hadapan tentang program-program kita berkaitan program online khususnya, dan juga kepada pendengar-pendengar yang ingin khususnya bagi pejabat awam yang mungkin nak claim untuk kehadiran berkhusus, kita ada sediakan dari isi penilaian mereka akan dapat pengesahan kehadiran, slip pengesahan kehadiran dalam link tersebut. Boleh isilah kita punya borang penilaian tersebut. Okey, Cik Nizam, kita tak lama lagi masa yang bersama untuk kita bersiaran pada hari ini. Dan soalan terakhir ni, Cik Nizam. Cik Nizam telah berjaya mengumpul keahlian lebih kurang 5,000 lebih dengan faktor demografi belia yang berbeza, setiap negeri berbeza, umur yang berbeza, latar belakang yang berbeza, sikap dan keupayaan fizikal mereka. Bolehlah dianggap belia ini sebagai ejen utama dalam perubahan sosial. Justru penyertaan belia dalam aktiviti sukarela adalah penting kerana mereka dapat membantu usaha negara ke arah memupuk sikap positif untuk membantu masyarakat menanam penghayatan nilai-nilai murni serta mengukuh identiti diri. Soalannya, Cik Nizam, bagaimana kaedah yang Cik Nizam sendiri gunakan untuk menarik golongan belia ini untuk terlibat sama dalam menyertai sukarelawan ni? Bukan mudah, dinyatakan oleh saudara Juha tadi kan. Kita nak tarik kita punya sukarelawan ni, yang dah berkahwin ni takut GTB pula kan. Kalau tak ada GTB tu tak masalah, Cik Nizam dah bagi syarat kepada isteri. Lain macam selalu isteri bagi syarat kepada suami. Ini suami bagi syarat kepada isteri. So sekarang ni Cik Nizam nak tarik golongan-golongan muda kita ni untuk menyertai aktiviti kesukarelawan. So macam mana kaedah yang Cik Nizam gunakan? Okey, pengalaman saya nak menarik sukarelawan ni memang bukannya mudah lah Cik Musa dan saya nak kata ada rahsia pun tak ada juga, cuma saya tak mengalah lah. Saya pujuk sekali cakap tak nak, kita pujuk lagi, jom lah. Jangan rasa putus asa lah. Benar saya pengalaman saya Cik Musa, saya pernah berhadapan satu masalah di mana waktu tu saya nak pergi banjir di Kuantan tak salah saya, tahun 2015 tak salah, 6 tahun yang lepas. Saya telah mohon bas sebanyak 3 buah bas, tetapi di saat-saat akhir tiba-tiba satu college ni tak dapat pergi. Waktu tu saya kat Shah Alam. Saya fikir malam tu takkanlah besok 2 bas tu, 1 bas kosong kan. Satu macam pembaziran lah kan. So apa yang saya buat malam tu Cik Musa, saya tak boleh lupa lah. Saya pergi dekat tempat budak universiti selalu makan. Saya pergi meja ke meja macam jual barang Cik Musa. Saya ajak dia. Sampai begitu sekali Saya ajak Cik Musa. Yang tu memang kalau ingat balik waktu tu memang sedih, tapi bila ingat balik manis saja. Saya ingat pun saya sebab rasa. Sebab saya pergi, dek besok kami nak pergi ni, begini, nak join tak? Alhamdulillah Cik Musa. Saya pun dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala besok penuh satu bas. 3 bas pergi ke Kuantan waktu tu. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Mungkin itulah saya katakan tadi kan, kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Dan juga para belia kita mungkin dia nak menyertai program-program itu, tapi dia tak tahu saluran mana yang dia nak pergi. Betul. Apa effort kita sebagai penggerak NGO, penggerak aktivis kesukarelawan ni untuk nak menarik kita punya belia-belia kita atau rakyat kita untuk menyertai aktiviti ini seperti ini. Jadi kan itu pengalaman kata berharga yang pahit akan begitu akhirnya. Pengalaman yang tidak boleh dibeli lah, memang sangat. Itu skill yang perlu dibelajar melalui saya kata itulah tu kata konsep learning by doing. Kita belajar dah kaya dah tu. Yalah, Nizam. Okey, kita dah ke penghujung siaran kita Nizam. So saya rasa banyak benda kita buatkan pada hari ini, kita kongsikan bersama melalui pengalaman Cik Nizam menyertai melalui gerakan Brigade Negaraku dalam aktiviti kesukarelawan dan seterusnya menyuburkan salah satu identiti sosial negara kita. Kita nak inilah rakyat kita, identiti sosial kita saling membantu, bekerjasama, merentasi kaum, agama dan demografi.
Kita tengok satu sebagai renungan kita bersamalah. Ini ungkapan mungkin sahabat kita, ungkapan sahabat kita yang Cik Suhail Muhammad Kamudin. Kita kenal dia sebagai seorang ikon dulu, ikon rakan muda kita melalui program rakan muda, dan juga beliau juga sebagai aktivitis kerajaan juga, dan juga pernah memenang sebagai pemenang anugerah Perdana Belia Negara 2015. Beliau menyatakan satu frasa lah, satu ungkapan begini, untuk faham erti sabar kena buat sesuatu yang mencabar, untuk faham erti kasihan kena cari orang susah, untuk mengerti makna kemenangan harus berlumba, dan untuk menterjemahkan rasa cinta kepada negara harus berbakti, dan satu daripada caranya ialah melakukan kerja kesukarelawan. So kita berharap semoga sukarelawan ini kini sentiasa berada dalam landasan yang betul sebagai ejen penggerak semangat berbakti kepada negara dan seterusnya menyuburkan identiti sosial negara ini. Cik Nizam. So akhir kata Cik Nizam, kita mendoakan semua penggerak sukarelawan kita, bukan hanya di dalam Brigade Rakan Muda, mungkin di organisasi-organisasi yang lain. Kita mendoakan mereka terus tabah, terus kuat untuk mendukung gerakan kesukarelawan ini. Saya rasa cukup sehingga hari ini. Saya mengucapkan bagi pihak ILIT, mengucapkan banyak terima kasih kepada Cik Nizam kerana turut sama dalam kita punya program hari ini, menjayakan salah satu program yang penuh bermanfaat ini walaupun dalam situasi pandemik ini, tapi itu bukan halangan bagi kita untuk berkongsi pandangan, pendapat. So akhir kata Cik Nizam, dalam 20 saat apa Cik Nizam cakap? Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Aili, Jamdan dan Sukan, dan kita doakan semua para petugas barisan hadapan kita kuat, para pemimpin kita di peringkat persekutuan, di peringkat negeri diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa negara kita ke arah kemakmuran yang lebih baik, dan juga kepada semua sukarelawan di seluruh negara, ingatlah negara perlukan anda. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Zam. Itu je kata-kata akhir daripada panel kita. Ingat kata-kata ni, negara memerlukan tenaga kita. Tak kira tua, muda ataupun lelaki ataupun wanita. Dan kita berharap semoga pandemik COVID-19 ini akan berakhir jua, supaya kita dapat menghidupi, menjalani kehidupan seperti biasa dan melaksanakan tugasan-tugasan yang penuh bermakna kepada diri, keluarga dan juga negara. Sekian, terima kasih kepada semua pendengar yang sudi mengikuti rancangan kita ini selama 1 jam bermula pukul 11 tadi, dan saya mengharapkan dapat mengisi borang penilaian kita yang telah kita edarkan di dalam ruangan komen sebentar tadi, untuk sama-sama kita menilai untuk penambahbaikan pada masa yang datang. So, sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye.